Jadi soalan tu, baru nak masuk soalan, minta maaf lah. Allahu Akbar. Sepanjang saya balik Terengganu kali ni, memang orang duduk, orang kata duduk, orang pulung ke bahasa kita benda dah. Orang Ganu teruk sungguh lah, tekan sungguh lah. Perih sungguh lah tenaga saya, Alhamdulillah. Sampai jadi gini suara saya. Kalau ikut suara sebenar, sedap lagi. Ni suara separuh sedap lah ni. Kalau dok kuat lagi, tapi ni kuat dah. Subhanallah. Dan ini kali pertama saya ada forum. Subhanallah, terima kasih saya digandingkan dengan YB Zuraidah. Tajuk, bukan tajuk, soalan tadi tu. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, tungkahul mar'atu li arba', dinikahi wanita itu kerana 4 perkara. Lima liha, kerana hartanya. Li jamaliha, kerana keindahannya, kecantikannya. Wali nasabiha, ataupun kerana keturunannya. Wali diniha, ataupun kerana agamanya. Nabi sebut fazfar bizatid din, maka pilihlah kerana agama, taribat yadak, maka beruntunglah. Allahu Akbar. Maka apabila Nabi yang menyebutkan hal demikian, maka tidak ada keraguanlah bagi kita. Orang yang paling beruntung apabila dia memilih pasangannya adalah berdasarkan agamanya. Namun sekiranya dalam masa yang sama dia dapat 3 perkara yang lain, maka itu adalah bonus baginya. Namun dalam keadaan yang lain yang kita boleh faham, apabila kita memilih pasangan sama ada suami ataupun isteri. Sebab hadis ini bukan hanya ditujukan kita boleh rujuk kepada isteri saja. Kalau kita nak pilih suami pun, kita akan mengikut kriteria ini. Dan yang kita akan bahagia apabila kita lihat dari sudut agamanya. Orang yang memilih kerana agama, insya-Allah 3 perkara tadi akan menyusul. Kalau kita pilih kerana agama, kerana solehnya, kerana solehahnya, akan menyusul kecantikannya, akan menyusul keturunan yang baik, akan dikurniakan oleh Allah rizki yang barakah, rizki yang melimpah ruah. Allah ya Ghani ya Mughni yang memberikan kita rizki. Allah ya Razak yang berikan kita rizki, beri kekayaan dan sebagainya. Contohlah YB Zuraidah. YB Zuraidah anak sulung mau apa? Kena ambil mic kita buat lah. Allah besar lah, 19 tahun. 19 tahun. Sebab kan nikah awal itu kan. Nikah awal. Lepas tu dah dengan padi tu. Nikah awal sebab memang tak siapa dah nak nikah. Umur berapa YB kita nikah? 19 tahun. Allah awal sangat. Patutlah dia jadi yang mempertahankan hak-hak wanita apa semua dah. Alhamdulillah 20 tahun dah lah kahwin. 20 tahun dah kahwin. Dan memang suami YB kita sangat sabar, sangat menyokong perjuangan, pergi sana sini mengiringi dan sebagainya. Allahu Akbar. Macam suami kita samalah lebih kurang. Bukan maksudnya menyokonglah, insya-Allah. Dan suami-suami yang ada di sini pun sama, insya-Allah. Jadi dah bagi soalan nak tanya. Okey. Contohlah YB Esa. Ada orang nak mari Minang. Yang pertama anak dah lama dah nak nikah ni. Ada yang pertama ni alhamdulillah mayang molek, nampak pun comel perangai, mari dengan kereta kancil. Gitu. Lepas tu ada pula yang kedua mari juga. Yok ni rupa tak berapa lah, biasa-biasa je. Tapi Watni ni yang kedua mari ni dengan kereta Merc, BMW, Range Rover dengan Audi. 4 kereta kaligus mari. Tak ada arah nak kata kaya sangat ni. Muka pula macam siapa kan kalau handsome? Macam suami kita lah. Muka pula handsome pula tu. Subhanallah. Tapi anak kita kata Watni kadang mayang tu tak apa pernah. Agak-agak lah YB nak pilih warna ni. InsyaAllah pilih agama sebab kita tahu anak kita tu takut tak kuat duduk dengan orang yang kereta Merc tadi tu. Gitu. Takut tak kuat. Jadi maksudnya memang apa-apa pun kita tengok agama dulu, insya-Allah Ustazah. Agama nombor 1 dah. Subhanallah, hebat YB kita. Mudah-mudahan kuat lah. Kansh pun tak apa, kansh. Kita kansh pun tak apa. Asal sapal je. Ajar sapal je dah. Allahu Akbar. Tapi bukan mudah sebenarnya. Bila nampak ada mari keturunan yang baik, comel,
Ada mari orang yang berharta, piti banyak, mungkin kita jadi tukar sikit fikiran. Kita akan fikir, tak apalah, pasal semayang tu, mak boleh nasihat dia. Tak apalah, pasal tu boleh berubah. Kita jangan mikir sangat. Kita kena bersangka baik. Mungkin bila keadaan begitu, kita akan usaha supaya apa yang kehendak nafsu kita itu dapat dipenuhi. Lepas tu kita pun boleh kata, wak ni pula, memanglah dia mayang, mungkin dia ada untuk orang lain lah, lebih sesuai untuk dia. Wak ni ngapa Quran, tapi hari ni bukan boleh percaya sangat ngapa-ngapa Quran ni. Boleh jadi kita ketika itu akan jadi sebersalah. Sebab apa? Yang kita nampak bahagian dunia ni boleh dinikmati terus. Kita boleh bayang dah. Wak ni kita tanya, berapa ni hantaran ni? Mak cik dok banyak mana? Wak kita mampu. YB dok banyak mana? Wak kita mampu dalam 2,000 lah. Dok lebih dah dari tu. Kita mampu waktu je. Wak ni pula wak apa? Mak cik, bukan mak cik. YB kita boleh wik 200,000. Oh, masa tergugak sikit ya. Dan kita beri pula umrah percuma untuk satu keluarga. Apa-apalah. Oi, Johor ni wik umrah ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Nak Kita komen. tanya yang ni, dai Ilhami kita pilih wak mana sir? Pilih wak mana sir? Dai Ilhami pilih wak mana? Kata emas ke kata kanj? Bila kata kancil juga. Jadi insya-Allah siapa ada kata kancil boleh masuk ya meminang. Kita punya moderator ni masih cik lagi. Oh, jadi siang pula ada kata emas tu. Oh, dah jadi pula. Dia kata emas pun jadi boleh juga ya. Allahu Akbar, masya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, masya-Allah. Bila kita sebut tentang keluarga lamaran syurga, ini bukan kerja yang mudah. Ini bukan angan-angan yang kosong. Kalau kita rujuk firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut di dalam Al-Quran, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, dijadikan di kalangan kamu azwajan litaskunu ilaiha, pasangan hidup yang mana kamu rasa tenteram dengannya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kamu kasih sayang dan juga belas kasihan. Kalau kita rujuk firman Allah ini, subhanallah, bukan mudah sebenarnya kita nak menepati sebuah keluarga yang mempunyai 3 ciri ni. Yang pertama Allah sebut sakinah, iaitu rasa tenang, rasa tenteram dengan ahli keluarga, dengan pasangan. Sebab apa? Ramai mana orang lebih rasa tenang dengan orang luar berbanding dengan pasangan. Dan ramai mana orang rasa lebih tenang dengan kawan-kawan dia, dengan jiran dia, daripada dengan suami dia. Sebab apa? Suami bila balik rumah muka ketak. Bila balik rumah isteri debor, anak-anak nusuk, bekeng sangat. Bila isteri ni ada kawan-kawan pejabat mari, contohlah ni ya, kawan-kawan pejabat mari, dia kata, untunglah awak boleh suami macam dia. Isteri ni kelipah-kelipah. Bapa untung. Dia kalau kat pejabat dia tak ada sehari sunyi, dia suka buat lawak kat pejabat. Isteri lagilah kelipah-kelipah, faham? Kelipah kita orang Ganu. Sebab apa? Kat rumah bukan dia peramah, dia pemarah. Allahu Akbar. Ramai mana ahli keluarga hari ni dia lupa untuk beri ketenangan kepada ahli keluarga yang lain. Kehadiran dia kadang-kadang membuatkan resah gelisah kepada ahli keluarga. Kalau nak tahu tenang ke tak kita ni untuk ahli keluarga dok sabar bila kita nak balik. Anak-anak tunggu kat pagar. Anak-anak tunggu mana abi, mana ayah, bapa dak balik lagi. Tapi kalau anak-anak kata, ayah balik dah, ayah balik dah. Mak balik dah, sudah, simpan cepat-cepat. Kita tahulah tu, mungkin kita singa. Mungkin kita rimah. Mungkin ayah terlalu beken, tak ada kasih sayang dengan ahli keluarga. Sebab itu bila kita faham tentang konsep ni, yang pertama sakinah, beri tenang. Allahu Akbar. Contoh saya nak tanya YB Zuraidah. Tanya lagi. Boleh. Kalau ada piti lah 10,000 lah. Simpan mana piti banyak-banyak? Simpan di bank. Simpan di bank. Kalau we ke suami boleh percaya tak dia simpan? Suami kita percaya.
Rasa boleh tak dia pegang ke, kayak gini guna sikit ke, takut hilang ke? Ada juga mai rasa gitu. Oh, maksudnya tak apa boleh percaya enggak lah. Maksudnya percaya bank lagi lah. Gitulah. Gitulah. Kita memang percaya ke bank. Siapa kita ni kalau pergi simpan PT tak pesan langsung pun. Tak ada lah lepas simpan bank kalau jaga molek dah. Tak ada. Lepas masuk kita balik, kita tidur enak. Allahu Akbar. Sebab apa kita tahu, kita tenang bila simpan ke bank. Sebab apa bank ni ada sifat amanah, ada jaminan. Allahu Akbar. Sebab itu kadang-kadang bila kita perhatikan, kalau ada sifat sakinah ni mesti datang daripada ada kaitan dengan amanah, iaitu al-amin, iaitu rasa tenang, rasa selamat. Allahu Akbar. Contoh seorang suami bila nak keluar rumah, dia tinggal isteri dekat rumah dengan anak-anak, dia rasa tenang je kat luar. Tapi kalau dia rasa bimbang, kejap-kejap telefon, gana budak-budak. Okey. Gana budak-budak makan tak lagi? Okey. Macam YB Zuraidah ni tinggal anak-anak, tenang tak? Tenang tak? Sekarang ni? InsyaAllah tenang ya. Tenang. Boleh percaya orang buat jaga tu? Sebab duduk di camp belaka. Oh, duduk di camp belaka. Oh, atau kat asrama apa semua. Subhanallah. Contoh sekarang ni saya duduk sini, jaga waktu 7 orang anak tu, ayah dia lah buat duk jaga dia ni. Dan saya rasa tenang saja sebab boleh percaya. Sebab dah biasa. Sebab kita tahu dia ada sifat kasih sayang, dia ada sifat belas kasihan, ada sifat tanggungjawab. Ni bukan sebab nak puji suami ni dak ya. Cuma kita nak perhatikan diri kita ini ada tak ciri sakinah. Sebab kadang kita faham sakinah ni bila tengok tenang. Tak. Tenang tu pergi dalam lagi. Ia melibatkan apabila kita bertanggungjawab, bila kita adil, bila kita amanah, marilah rasa ketenangan. Bila suami tinggal seminggu pun dia tak rasa susah hati, dia tahu isteri ni amanah, isteri ni boleh dipercayai, isteri akan jaga maruah, isteri tak akan buat benda pelik-pelik. Dia tahu isteri ni boleh jaga anak dengan baik, boleh pastikan anak ini jaga semayang, boleh pastikan anak ni kenyang dok lapar. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu yang pertama kita sebut sakinah.